Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat menonton. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sempat bersama saya di channel YouTube saya, Fauzen Channel. Seperti biasa, saya mengadu-adukan bagi anda yang telah pun subscribe channel saya, yang share, yang juga komen. Tak kira komen tu dan juga kontra, itu biasalah ya, kita buka kepada semua komen. Dan setakat ini saya tidak pernah komen, tidak pernah delete komen anda pada channel YouTube saya. Saya terima apa saja teguran, kritikan, mungkin berbeza pendapat daripada saya, dan minta jangan ada cakap-cakap yang tidak melampau lah ya, maki hamun dan juga lucah dan sebagainya. Saya cuba kawal sebaik mungkin. Kalau kritikan berbeza, pandangan berbeza saudara dengan saya, itu biasa ya. Kerana channel YouTube ini bukan untuk memaksa semua pendengar menerima pandangan saya. Kita boleh berbeza pendapat, sekadar perkongsian pandangan peribadi saya lah. Okey, hari ini saya nak ulas sikit tentang baru-baru ini kita dengar ada satu cadangan. Yang pertamanya saya dengar cadangan itu daripada Webi Najwan tentang pergabungan Parti Amanah Negara dengan Parti Keadilan Rakyat. Ini pandangan daripada Webi Najwan, dan beliau adalah seorang bekas ketua AMK ya, daripada Parti Keadilan lah, Adun Sango, yang telah pun memberikan pandangan dan pendapatnya tentang keperluan gabungan Parti Amanah dan juga Parti Keadilan. Kemudian saya pun baca juga satu penganalisa ya, penganalisa politik yang juga bersetuju dengan penggabungan tersebut ya, dengan tentang beberapa kebaikannya tentang hubungan amanah dan juga keadilan ini digabungkan, seperti mana keadilan pernah menerima penggabungan bersama dengan Parti Rakyat Malaysia, di mana kita telah mengangkat Presiden PRM itu sebagai timbalan Presiden di dalam Parti Keadilan, dan sekarang ini menjadi penasihat parti lah ya, di antara penasihat parti veteran dalam Parti Keadilan Rakyat. Bagi pendapat saya, isu penggabungan amanah, Parti Amanah ini dengan Parti Keadilan, pada saya sebenarnya bukan isu yang besar ya, yang tidak sepatutnya kita melatah ya. Kadang-kadang kita dah melatah dari media sosial ni ya, kenapalah keadilan nak bergabung, dan begitu juga penyokong-penyokong amanah, kenapa kita perlu masuk keadilan ya cepat. Yang sebenarnya ini bukan isu yang pernah dibincangkan pun di antara kedua-dua pemimpin politik dalam keadilan dan juga Parti Amanah. Seperti mana kata Saudara Ayub, tidak timbul soal penggabungan ini kan tidak pernah dibincangkan pun, dan tidak pernah timbul sama ada dalam majlis presiden ataupun pertemuan di antara kedua pemimpin ya, pihak utama dalam Parti Keadilan juga Parti Amanah. Cuma apa yang dikomen oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah beliau mendengarnya ya, beliau pernah mendengar tentang cadangan itu, dan beliau kata perkara itu belum pernah dibincangkan ya, di antara, maknanya tidak resmi lah ya, tidak resmi cadangan itu, tidak pernah dibincangkan oleh kedua-dua parti. Pada pendapat saya sebenarnya tidak bersetuju ya, tidak bersetuju, seperti mana ramai rakan daripada Amanah juga tidak bersetuju Parti Amanah itu digabungkan dengan Parti Keadilan ya. Saya menilainya pada saya banyak buruk ya, banyak yang tidak baiknya daripada kebaikannya. Walaupun kita tak nafikan ada kebaikannya bila kedua parti ini digabungkan dan juga disatukan. Tetapi dalam situasi politik sekarang, saya merasakan tidaklah perlu ya, dan amat baik sekali sekiranya kedua-dua parti berada dalam posisi sekarang ini dalam majlis presiden ya. Kerana amanah juga, di dalam Parti Amanah itu juga terdapat pimpinan-pimpinan yang juga mempunyai pandangan yang berbeza tentang pendekatan politik mereka. Walaupun prinsipnya sama, dasarnya sama. Ya, Parti Amanah ada prinsipnya dan juga dasarnya. Dan yang berbeza antara pimpinan dalam Parti Amanah itu adalah dari segi pendekatan, ya, strategi politik, pendekatan dan sebagainya. Begitu juga dalam Parti Keadilan. Ya. Kita ada dasar juga, kita ada perlemagaannya, dan semuanya bersetuju dengan perlembagaan dan juga dasar tersebut. Tetapi dari segi kaedah, pendekatan, ya, langkah-langkah yang diambil oleh parti itu kadang-kadang ada banyak perbezaan. Kadang-kadang sampai ke peringkat kontroversi lah ya, pandangan-pandangan yang berbeza di kalangan pimpinan parti ini. Oleh kerana kedua parti ini mempunyai banyak perbezaan sebenarnya ya.
dalaman parti dan juga antara kedua parti itu mempunyai pandangan pendekatan yang berbeza. Saya rasa dalam suasana politik yang tidak berapa stabil dalam negara kita ini, bukan saja PH, pihak kerajaan juga tidak begitu stabil. Saya rasa penggabungan itu tidak boleh membantu ya, untuk menstabilkan keadaan, terutamanya di antara kedua parti inilah, di antara Parti Amanah dan juga Parti Keadilan. Ya. Kalau Parti Keadilan menerima amanah ke dalam parti, maka sewajarnya kita memikirkan tentang posisi pimpinan-pimpinan amanah itu sendiri. Ya. Seperti mana kita menerima Parti Rakyat Malaysia, kita meletakkan presiden mereka sebagai timbalan presiden, ya, dan pimpinan-pimpinan mereka sebagai jawatan-jawatan yang agak kanan di dalam parti. Dan jika ini berlaku, penggabungan yang amanah berlaku, maka kita harus melakukan perkara yang sama. Kemungkinan kita juga harus menukar logo Parti Keadilan itu sendiri. Seperti mana kita juga menukar logo ketika kita menerima Parti Rakyat Malaysia dulu. Ya. Asalnya logo Keadilan adalah biru dan juga putih. Ya. Itu yang logo asal Parti Keadilan Nasional. Tetapi bila Parti Rakyat Malaysia ini digabungkan bersama dengan Parti Keadilan menjadi Parti Keadilan Rakyat, maka logo Parti Keadilan Nasional itu diubah, ya, ada ditambah warna merah di kiri kanan lah, ya, diubah dan namanya ditukar kepada Parti Keadilan Rakyat. Sekiranya amanah bersama dengan kita, maka mungkin logo juga terpaksa kita fikirkan. Ya. Jadi dalam keadaan seperti sekarang, ini bukan masalah logo. Masalahnya adalah dari segi bagaimana kita nak dapatkan persefahaman yang lebih mantap sekiranya mereka Parti Amanah ini bersama dengan Parti Keadilan. Ya. Jadi sebab itulah mungkin pimpinan kita pun tidak menyebut dengan serius. Pimpinan Amanah juga tidak menyebut dengan serius, dan kemungkinan pada saya, ya, kedua pemimpin kedua parti ini tidak ada minat ataupun tidak serius untuk bincangkan kerana tidak ada keperluan dalam situasi politik waktu ini. Bagi pendapat saya, memang tidak wajarlah, ya, tidak wajar kerana cadangan ini datangnya pun daripada ahli keadilan sendiri, ya, dari YB keadilan sendiri, tidak datang daripada Amanah. Ya. Kalau benda ini dipikirkan serius, sudah pastilah Amanah sendiri yang mencadangkan dan membincangkan di parti mereka. Tetapi dalam parti mereka tidak pernah, seperti mana kata Salim Melayu, mereka pun tidak pernah membincangkan pun. Jadi bermakna cadangan ini tidak pernah dipandang serius oleh Parti Amanah, bahkan pimpinan keadilan pun begitu. Ya. Tidak pernah kita bincangkan pun di dalam Majlis Pimpinan Pusat, ya, dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat. Tidak pernah dibincangkan. Cuma penyokong, ya, kebetulan dia seorang YB, maka di-highlightkanlah, ya, cadangan beliau tersebut, dan ada juga penasihat politik yang menyokongnya. Kalau kita lihat di Facebook, ada pro, ya, tentang menyokong gabungan ini, dan ada juga yang menentangnya. Ya. Masing-masing mengeluarkan hujah masing-masing, dan kebanyakan hujah-hujah yang mereka utarakan bahawa belum ada sefahaman yang jitu dan juga mantap amanah dan keadilan itu boleh disatukan. Ya. Apatah lagi keadilan sekarang ini juga kita tahu bahawa berlaku juga sedikit, ya, ialah penyusunan untuk menstabilkan sendiri Parti Keadilan itu. Sekarang ini dalam prosesnya macam-macam kita lihat daripada kesan-kesan politik, ya, semenjak jatuhnya kerajaan PH Barisan Syaitan itu, dalam Parti Keadilan itu pergolakannya berlaku begitu besar. Bagaimana kumpulan kartel ini dibuang oleh parti, kerana ada lagi saki-baki kartel yang ada dalam parti yang didesak oleh ahli-ahli untuk dikenakan tindakan, ya. Dan juga terdapat juga di antara puak-puak, ya, yang sekarang ini dikatakan puak lah, yang sebenarnya keadilan ni bila kita dah buang kartel ni, sebelum-belumnya tidak ada lagi puak, ya. Tetapi dalam politik mana mungkin kita nak dapatkan satu kumpulan saja yang mantap. Mana-mana parti pun akan ada satu ataupun dua pemimpin yang mempunyai penyokong masing-masing. Ini tidak dapat dielakkan. Tapi yang penting, apakah mereka ini boleh memantapkan parti atau merosakkan parti. Itu yang penting. Tidak kisahlah kamu puak mana sekalipun. Ya, matlamat kamu apakah untuk memantapkan parti atau merosakkan parti. Apakah kumpulan kamu ini boleh mendisiplinkan diri berada dalam parti, menerima keputusan parti, ataupun kamu adalah satu kumpulan yang ingin hanya mendesak, ya, kepimpinan parti untuk mengikut keputusan kamu. Ini tidak baik untuk parti. Ya. Depan kita nak memilih siapa pun pemimpin yang kita nak angkat, itu terpulang kepada ahli-ahli lah.
Jadi selagi perkara ini dilihat belum dapat diatasi sepenuhnya dalam Parti Keadilan, dalam keadaan parti sekarang ini nak stabilkan semula ahli-ahli mereka, maka saya rasa tidaklah bijaksana sekiranya kita menerima mana-mana parti pun untuk digabungkan bersama dengan Parti Keadilan. Jadi saya bersetuju dengan rakan saya Jamil Hassan yang juga menyatakan pendapatnya tidak ada keperluan untuk amanah bersama dengan keadilan, dan ramai juga rakan-rakan yang lain mempunyai pendirian yang sama, maka saya rasa harus dihentikanlah. Ya. Wajar dihentikan perbincangan ini kalau sekadar untuk bincang, satu mata nak bincang mana banyak mana kebaikannya dan apa keburukannya, itu tidak masalah. Ya. Menjadi perbincangan akademik saja, ya, perbincangan politik saja, dan diharapkan tidak menjadi satu perkara yang serius yang perlu kita utamakan, ya, atau perlu kita nak jadi bahan untuk kita melatah, ya, nak bergaduh bersama kita. Sedangkan perkara ini tidak berlaku pun, tidak pernah dibincangkan oleh kedua-dua parti di peringkat kepimpinan. Jadi itulah perasaan saya berkaitan dengan isu penggabungan dan cadangan untuk menggabungkan Parti Amanah ini dengan Parti Keadilan. Apa yang penting, masing-masing cuba berusaha, ya, memperkuatkan, ya, mengukuhkan kerjasama dan pakatan di antara kedua parti ini, bahkan kalau boleh, ya, memperkuatkan juga Pakatan Harapan. Jadi sekian dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan cuba ulas isu yang lain dari masa ke semasa, dan terima kasih banyak saudara-saudara yang telah pun meluangkan masa untuk bersama saya, dan juga yang telah pun subscribe channel saya, dan bagi yang belum subscribe, ya, boleh subscribe untuk kita kongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.